berlebih-lebihan ialah keampunan Allah, bukan nak mengejar material harta benda dunia. Okey, bila kita kenal nama Allah Al-Ghaniyu, insya-Allah, okey, kita akan sedar bahawa selama ini apa yang kita kejar berlebih-lebihan itu adalah salah tempat. Yang patut kita kejarkan berlebih-lebihan. Maksimum pun tak apa, ialah ampunan Allah. Okey, ampunan Allah, sebab hanya ampunan Allah je boleh selamatkan kita di akhirat. Okey. Allah Akbar. So, kita kadang-kadang kita lupa kan? Okey, kita lupa uh, dah screen share. Okey, kita lupa kisah manusia di dalam surah Al-Haqqah. Okey, kita tengok sekejap surah Al-Haqqah, surah ke-69. Okey, dalam Al-Quran surah ke-69. Okey, kita tengok dekat ayat 28. Okey, dekat ayat 28. Okey. Surah Al-Haqqah, surah ke-69, tengok ayat 28. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma aghna anni maliyah. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Allah Akbar. Surah Al-Haqqah adalah kisah manusia. Dua golongan yang dapat kitab dengan tangan kanan, yang dapat kitab amalan dengan tangan kiri. Yang cakap ayat 28 ni yang dapat tangan kanan ke tangan kiri ni? Dah tahu dah tangan kiri kan? Sebab dia kata apa? Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Halaka anni sultani. Kuat kuasaku dan hujah-hujahku membela diri telah binasa dan hilang lenyap dariku. Okey, subhanallah, selalulah baca surah Al-Haqqah ni. Okey, kalau kita baca daripada ayat 18, kita pernah tadabbur ayat ni dulu. Okey, daripada ayat 18 kita tengok yauma idzi. Okey, cerita dulu tentang hari apa ni? Hari bagi siapa ni? Dapat terima kitab. Okay. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabi. Ni orang yang untung lah ni. Orang yang dapat tangan kanan. Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal. Tidak ada satu pun tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara yang tersembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Ingat tak dulu kita pernah buat masa surah An-Naba? Budak ataupun Kak Sadina biasalah kan, kalau budak tu skor dapat markah 100%, datang ke depan ambil kertas, lepas tu dia buat apa? Kan dia macam baca tengok. Sebenarnya dah dirakam dalam Al-Quran. Bila orang tu dapat kitab dengan tangan kanan, dia kata senyum, dia kata, kau tengoklah. Masa tu boleh tak sombong? Memang boleh lah. Okey, bacalah. Sampai dia boleh kata, kau tengok. Macam tu kan. Kat dunia, tak payah. Simpan seorang-seorang. Rahsiakan amal kebaikan kita dekat dunia, tapi kat akhirat nanti, Allahu Akbar. Allah benarkan. Baca. Ayat itu kan, Iqra. Surah apa itu? Masa surah Al-Infitar itu kan. Allah dah kalungkan kitab amalan tu dekat kita. Sekarang kau baca kitab amalan kau. Ni orang tangan kanan lah ni. Okay. Dan sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Ayat 21, orang tangan kanan ni, yang yami ni, okay, maka dengan itu tinggallah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, dalam syurga yang tinggi darjatnya, buah-buahan dekat untuk dipetik. Kemudian masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu di dunia. Okey. Allahu Akbar. Tapi orang yang terima dengan tangan kirinya, dia akan berkata apa? Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dulu menjadi kematian pemutus yang menamakan kesudahanku tidak dibangkitkan lagi. Ni. Nampak tak ni? Harta kekayaanku tidak dapat menolongku walau sedikit pun. So, ditakuti. Okay?
Alhamdulillah Allah izinkan kita berada pagi ini dalam kelas Asmaul Husna untuk mengenal nama Allah Al-Ghani. Okey, di mana semakin kita mengenal nama Allah Al-Ghani, rupanya tak ada orang kaya dalam dunia ni. Tak ada istilah, oh dia tu kaya. Tak. Kalau kita faham apa makna Al-Ghani, kita akan malu sendiri. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia ada, kita selalu cakap orang kaya lawan dia apa? Miskin kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, Al-Ghani lawan dia ialah Al-Faqir. Okey, bukan miskin, faqir. Lebih bawah daripada miskin. Lawan kepada Al-Ghani. Al-Ghani kita nampak ada sabdu kan? Ada ya. Jadi Al-Faqir tu pun ada ya. Maknanya sangat-sangat faqir. Okay, so kita dah nampaklah sekarang ni apa yang sebenarnya patut kita kejar berlebihan sepatutnya adalah keampunan Allah. Kita tahu kan dalam surah Ali Imran ayat 153. Ayat 153 apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kita bersegera untuk apa? Itu dalil yang kenapa kita kena bersegera. Yang sepatutnya kita bersegera ialah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfirah. Ini dalil dia. Okey. Apakah dalil harta tak boleh tolong kita dekat akhirat nanti? Ayat yang paling pendek tadi lah, surah Al-Haqqah ayat 28. Tetapi yang Allah perintahkan ialah bersegera, berlebih-lebihan, okey, no limit ialah wasari'u ila maghfirah, surah Ali Imran ayat 133. Okay, kita kadang-kadang itulah bila dah lupa, dah kemaruk cinta pada syahwat dunia, kadang-kadang akhirnya ada yang terjebak sampai ke tahap mendera fizikal. Okay, siang malam kerja, tak cukup tidur pun tak apa, sampai badan ni pun dia tak bagi kebajikan, tak ada rehat, cuma nak semata-mata nak memenuhi keperluan dunia. Dan akhirnya ada juga yang terkena penyakit mental kan, anxiety, kerisauan yang melampau-lampau, okay? Risau tak cukup, okay? So, itu dera spiritual dan dera fizikal sebenarnya, okay? Badan letih, kerja siang malam, itu fizikal pun terdera, spiritual pun secara mental pun akan terdera sebab asyik hidup dalam kerisauan je, okay? Risau tak cukup, okay? Sanggup kerja siang malam untuk dapat dunia. Itulah kebanyakan antara kita, itulah saya dulu. Saya pun mengaku juga ni, okay? Alhamdulillah. Dan pada saya hari ni kenapa kita kena kenal nama Allah Al-Ghani supaya kita tak mudah, kita tahu yang mana patut kita kejar berlebihan, yang mana yang patut kita kejar semampunya. Okay. Alright. Allahu Akbar. So apa makna Al-Ghani? Kalau dekat kita punya page 383 ni, maknanya ialah yang maha kaya, yang maha cukup. Okay, yang maha kaya, yang maha cukup. Okay. So kalau kita belajar, masa kita belajar kaedah dulu, kita belajar awal-awal dulu bab teori Asmaul Husna, bab yang zatiyah fi'liyah tu. Dia bab ni. Okey. Kalau buku kita bab 7 bab awal dulu, bab 7. Okey, Asmaul Husna ada antaranya ialah sifat zatiyah, sifat fi'liyah. So Al-Ghani duduk zatiyah ke fi'liyah? Al-Ghani duduk pada zatiyah. Boleh, fi'liyah pun boleh sebenarnya. Zatiyah maknanya Allah yang melekat padanya ialah dialah yang maha, zat yang maha kaya. Tetapi Allah juga fi'liyah, Al-Ghani ini maksudnya sifat Allah Al-Ghani juga, Allah boleh beri kekayaan pada yang dia kehendaki. Okey, dua-dua boleh. Allahu Akbar. So nama Allah Al-Ghani, okey, kita buka buku surat 384. Nama Allah Al-Ghani dikemukakan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. 18 kali. Okey. Lapan belas kali ni kalau kita nampak nama Allah Al-Ghani terkait dengan masalah kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Okey, maksudnya Allah lah yang beri rezeki. Nama Allah Al-Ghani juga terkait dengan ketaatan, kesyukuran manusia.
Okey. So manusia itu bersyukur ke manusia itu kufur? Itu terkait juga dengan nama Allah Al-Ghani, dan nama Allah Al-Ghani juga terkait dengan Allah tak perlukan anak mahupun isteri mahupun penolong. So nama Allah Al-Ghani 18 kali kita jumpa dalam Al-Quran tu dia terkait dengan tiga perkara ni. Sama ada terkait dengan contoh orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Okey, orang Nasrani kata Nabi Isa anak Allah. Kalau orang kafir musyrikin Mekah kata malaikat itu anak Allah. Sama ada terkait dengan mengatakan Allah ada anak, ataupun terkait dengan ketaatan ataupun kesyukuran. Okey. La in syakartum la azidanakum. Tengok ayat selepas tu ada Allah Al-Ghani. Kemudian terkait dengan kekuasaan Allah di langit dan di bumi, iaitu Allah lah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Okey. Okey, keghanian Allah. Boleh tak saya sebut macam tu? Keghanian Allah. Sebab kalau saya sebut kekayaan Allah, orang akan nampak harta. Okey, tapi bila kita nak cakap keghanian Allah itu, betapa Allah tak memerlukan sesuatu apa pun, Allah sangat mencukupi. Okey. Keghanian Allah ini, okey, kita yang perlukan. Kita yang memerlukan Allah Al-Ghani. Allah Al-Ghani tak perlukan kita. Ingat, apakah tujuan kita diciptakan? Laqad khalaqnal insana kan? Allahu Akbar. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Okey. Wama tu sebenarnya mula dia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari kamu, malah aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Okay. Sifat zatiyah. Al-Ghani. Tapi Al-Ghani ni lebih kepada zatiyah lah. Tapi ada juga ayat Quran yang kita akan jumpa Allah memberi kekayaan, kemewahan kepada yang Allah kehendaki. Okay. Dan semuanya atas ilmu Allah, atas hikmah Allah. Okey. Dan bila Allah sebut Allah Maha Kaya, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha mencukupi, bermaksud bila kita kata kita cukup, maknanya apa? Kita tak memerlukan lagi yang lebih kan? So Allah tidak memerlukan sesuatu pun. Okey. So fahamkan betul-betul makna nama Allah Al-Ghani yang Maha Kaya ialah yang bermaksud yang Maha Cukup. Maha cukup sampai tak memerlukan apa pun. Okey, kalau kita tengok kat dunia ni, sekaya mana pun orang itu, dia masih memerlukan, kalau dia nak makan ikan, dia memerlukan nelayan. Dia nak makan nasi, dia masih memerlukan petani. Kalau dia doktor pakar sekalipun, pakar jantung contoh, tapi bila kereta dia rosak, dia tetap kena hantar dekat workshop. Okey, so kita masih memerlukan. Allah Maha cukup maksudnya dia langsung tak perlukan apa sesuatu pun. Okey, kita macam mana pun dalam sesaat tak ada siapa boleh claim dia tak pernah terima nikmat daripada Allah. Walau sesaat. Sedangkan siapa yang pam jantung dia? Siapa yang cernakan apa yang dia makan? Okey, siapa yang nikmat mata, nikmat telinga. So tak ada seorang pun boleh claim atas muka bumi ni dia tak pernah terima nikmat Allah walau sesaat pun. Tak pernah. Okey, tak pernah. Itulah Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Cukup, dan kitalah yang Maha Faqir, yang sangat memerlukan Allah. Bila setiap saat tak pernah kita tak perlukan Allah, maknanya kita ini faqir. Okey, kita inilah yang fakir. Okey. So sekaya mana pun manusia, dia tetap bergantung antara satu sama lain. Okey, macam mana pun orang kaya tu dia tetap hantar baju dekat tukang jahit kan. Okey, sekaya mana pun manusia, dia tetap tidak memiliki semua benda. Dia tetap tidak memiliki semua benda. Ada orang rumah besar tapi tak ada kasih sayang. Okey, ada orang kaya tapi tak ada kesihatan.
Okey? Allahu Akbar. Dan yang ketiga ialah sekaya mana pun manusia itu, harta itu tidak kekal. Okay? So kita kena faham konsep sekaya-kaya manusia ni, bila kita sedar baru kita tahu kita difaqir. Okay? So sekaya-kaya manusia, satu apa? Dia tetap bergantung antara satu sama lain. Kedua, sekaya-kaya manusia dia tetap tidak memiliki semua benda. Okay? Kaya tapi keadaan tak sihat. Okay? Kaya penyakit. Okay? Kaya tapi tak ada kasih sayang. Kaya tapi tak boleh tidur. Right? Sekaya mana pun manusia, harta itu tidak kekal. Okay? So maknanya kalau kita perhatikan tiga ni pun kita dah nampak betapa manusia ini sangat memerlukan satu sama lain dan bergantung hanya kepada Allah. Okay? Tahu tak apa beza fakir dengan miskin? Fakir ni kalau keperluan harian dia RM10, dia punya pendapatan bawah RM5. Okay, orang miskin, kalau keperluan dia RM10, maknanya dia dapat RM7. Maknanya atas RM5, lebih daripada separuh. Tapi kalau orang tu keperluan dia RM10 dan dia memang dapat RM10, itu ialah orang kaya. Dan maknanya dia cukup. So, siapa yang hidup dalam berkecukupan, dia adalah orang kaya. Okay. Kalau dia memang perlu RM10 sehari tapi dia dapat lebih, maka dia kena cepat-cepat hitung zakat. Kena banyak memberi. Okay. Ada sebab Allah bagi dia lebih daripada RM10 tu. Okay. Allahu Akbar. So hari ni sekaya mana pun manusia tetap fakir kerana kita saling bergantung satu sama lain. Okay. Dan orang yang beriman, dia akan betul-betul merasa dirinya fakir ilallah. Okay. Cuba tengok dekat ayat Quran ini. Okay. Syekh Abdul Razak mengumpulkan dalil yang pertama ialah surah Al-An'am ayat 133. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. Okay, kemudian ni kita nak cerita panjang sikit dekat surah Fatir ayat 15. Surah ke-35 ayat 15. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Panjang tu. Maknanya apa? Sangat fakir. Sangat fakir. Ya ayyuhan nas. So ayat ini ditujukan untuk semua. Okay, surah ke-35. Ayat 15. Okay. Ada seruan kat situ, seruan kepada sekalian manusia. Bukan orang beriman je, termasuk orang kafir. Ya ayyuhan nas. Hai orang beriman. Antumul fuqara'u ilallah. Ada ilah kat situ. Ada ilah kat situ, maksudnya kamu, antum. Allah guna antum, Allah tak guna hum. Bila antum, maknanya kalau kita belajar nahwu bahasa Arab, ialah Allah tengah cakap direct pada kita, kamu. Okay, bukan mereka itu, kamu. Antum, kamu adalah fuqara ilallah. Fakir kepada Allah. So kalau kita fakir kepada makhluk, itu yang Allah tak bagi tu. Yang Allah suruh kita ialah fakir ilallah. Okay, ilallah bukan kepada makhluk. Okay, maknanya Allah nak beritahu kita apa ni? Antumul fuqara'u ilallah. Allah nak beritahu bahawa kamu sangat-sangat berhajat. Kamu sangat-sangat perlu kepada Allah. Antum, ingat antum kira ganti nama kedua untuk ramai, kamu. Maknanya di depan cakap direct ni. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kamu sangat-sangat berhajat kepada Allah. Kamu sangat-sangat memerlukan kepada Allah. Okey, yang sangat-sangat berhajat. Okey, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu, siapakah Allah? Allah Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Hamid, yang maha terpuji. Okay. So, bila Allah panggil kita, mestilah ada pesanan ataupun ada benda yang Allah nak beritahu. Okay. Bila kita baca Quran, bila kita jumpa ada huruf nidak kat depan, ya, ya. Ya tu wahai, maknanya ayat seruan, ayat panggilan, kita kena tengok mesti ada, macam kita nak panggil anak kita, tak ada kita panggil saja kan? Okay, kita panggil dia, mesti ada benda kita nak suruh dia buat. Okay, so bila ada ya je kat depan tu, wahai.
Okey, wahai sekalian manusia, kamu itu sangat fukara, ialah fakir, ialah orang yang memerlukan, orang yang tak cukup, orang yang berhajat. Itu fukara, fakir. Okey, fukara ilallah, kamu sangat memerlukan Allah. Okey. Dan surah Fatir ni kalau kita tadabbur, okey, sikit sebanyak kita dah faham konsep kan. Bila kita tadabbur, kita tengok ni surah apa, Makiyah ke Madaniyah. Nanti kita akan nampak big picture surah tu macam mana. Sebab bila Fatir ni ialah surah Makiyah, surah Makiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, dan waktu di situ, waktu zaman Nabi di Mekah, okey, orang-orang kafir adalah orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta. Okay? So ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang berharta, yang bangsawan. Tapi Allah kata antum fuqara. Mereka kaya harta, tapi Allah panggil mereka, Allah beritahu mereka bahawa mereka itu fakir, iaitu memerlukan Allah. Kan mereka tak nak terima agama Islam, mereka tak nak menyembah Allah, mereka tak nak terima wahyu Quran, mereka tak nak terima Rasulullah. Okay, so mereka golongan kufar. Okay, so An-Nas, bila ayat tu ada Allah gunakan An-Nas, maknanya termasuklah orang kafir sekali. So orang yang ada harta, bila dia berharta, maka dia mula rasa dia tak perlukan Allah. Orang kafir Quraisy Mekah yang berharta itu disebabkan mereka kaya, maka mereka rasa apa? Mereka rasa mereka tak perlukan Tuhan. Mereka tak perlukan Allah. Okey? Dan hari ini kita cek diri kita. Okey, mostly majority kita adalah Islam warisan. Okay, itu yang paling kita takut tu. Kita mengejar harta benda. Kalau saya dulu, saya pun mengaku juga how to be a millionaire lah, my first millionaire, my first million lah. Sibuk kita nak gelaran jutawan tu. Okay, nak sangat. Okay, kejar semua untuk dapatkan, nak rasakan nikmat jadi jutawan tu. Okay, Allahu Akbar. Itu yang kita paling ingat tu. Ingat ni, sebenarnya kalau tengok ayat ni, antum tu juga besar makna dia. Okay, sungguhnya bila kita makin belajar Al-Quran ni, okay, sebenarnya antara mujizat terbesar Al-Quran ialah juga dari segi bahasa, dari segi bahasa. Okay, antum, maknanya Allah tengah cakap depan-depan ni. Okay, direct ni Allah cakap dengan aku, dengan kita semua. Kalau kita dengan ramai masa tu, Allah tengah cakap untuk kita semua ni. Okay, antum. Okay, supaya kita dapat rasa message ni memang direct untuk kita. Memang direct untuk kita. Okay. So, kitalah orang-orang yang sangat memerlukan Allah. Antumul fuqara ilallah, kepada Allah. Okay, so kita ni jangan perasan lah kalau kita ni memang cukup harta benda sampai kita tak ada rasa fakir ilallah. Fakir ilallah, maknanya disebabkan kesenangan itu, kita jangan jadi macam kafir Quraisy tadilah. Disebabkan mereka berharta, maka mereka dah mula merasakan mereka tak perlukan Tuhan. Okay? Okay. Kalau menurut Ibn Qayyim, fakir ni ada dua jenis. Menurut Ibn Qayyim, ni tak ada dalam buku kau nak salin boleh. Okay, menurut Ibn Qayyim, fakir ini ada dua jenis. Yang pertama ialah fakir zatiyah, maknanya fakir yang terpaksa. Yang pertama ialah fakir yang dia memang fakir yang terpaksa, maknanya mahu tak mahu. Okey, fakir zatiyah ni ialah maksudnya sebenarnya kita ni mahu tak mahu, kita memang fakir. Tu maksud Ibn Qayyim. Kita memang fakir. Okey, maknanya kita sangat-sangat memerlukan Allah. Okey, dan fakir itu memang sifat zat kita. Itu yang dinamakan Ibn Qayyim kata fakir yang jenis pertama ialah fakir zatiyah, ialah maksudnya kita ni fakir tu adalah memang sifat kita. Okey, kita tak boleh berpisah dengan sifat kefakiran tu. Okey, maksudnya hari ni bahawa sejak azali kita memang memerlukan Allah. Kita lahir tak ada seurat benang pun. Okay, kita lahir memang tak bawa apa-apa berkeluar daripada rahim mak kita. Kita memang fakir. Okay, menurut Ibn Qayyim itu satu. Yang kedua, fakir ikhtiari, maknanya fakir pilihan.
Tadi fakir yang tak ada pilihan. Maksudnya kita ni memang ada, dah memang sifat kita itu ialah fakir sebab kita lahir memang tak berharta, tak bawa apa-apa. Kalau dia kaya hari ni pun mungkin kaya warisan ke, sebab dia bekerja ke, okey, tapi hakikatnya kita semua adalah fakir. Yang kedua, fakir ikhtiari, maksudnya okey, kita ni semakin, ni yang best ni, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ni, kita yang memilih untuk rasa fakir sebab kita kenal Allah Al-Ghani. Okay? Semakin manusia kenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, Allah Maha Kaya, semakin kita nampak kita sangat perlukan kepada Allah. Yang tadi tu sebenarnya kita memang fakir, tapi kita tak rasa kita fakir. Yang kedua ni, fakir ikhtiari ni, okay, dia memang cukup kehidupan dia, tetapi dia memilih untuk rasa fakir atas pilihan dia. Kenapa dia memilih untuk rasa fakir? Sebab dia kenal Allah Al-Ghani. Dia kenal kesempurnaan Allah. Contoh, dia dah belajar nama Allah Al-Alim. Sungguh ya Allah, aku sangat perlukan ilmu dari Engkau ya Allah. Aku sangat perlukan kefahaman dari Engkau ya Allah. Okay? Allah Al-Halim. Bila dia belajar nama Allah Al-Halim, ya Allah jangan siksa aku ya Allah macam umat terdahulu. Okay, sebab bila dah kenal, semakin kenal Allah, semakin ma'rifatullah, semakin kita rasa fakir. Semakin kita rasa fakir. Okay? Bila kita semakin rasa fakir, apa jadi kat kita? Kita semakin tawaduk, semakin tunduk, semakin rendah, semakin suka memberi. Okay, semakin rasa memberi dan rasa sangat-sangat perlukan Allah. Okay? Sebab tu Allah ajar kita kan, Rasulullah ajar kita dan zikir pagi petang. Kita selalu minta dengan Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okay? Kita memang minta sangat dengan Allah, jangan lepaskan aku dari pengawasan kau, walau sekelip mata. Okay? So ingat bila kita kenal Allah, sepatutnya semakin besar perubahan berlaku dalam hidup kita. Kita semakin tak sombong, kita semakin tak ujub, kita malah makin rasa fakir lagi. Rasa makin perlukan Allah, ya Allah. Kalau berdoa tu, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Nak minta hibah daripada Allah tu, minta hibah apa? Minta kebijaksanaan. Lain macam doa daripada orang yang tak rasa fakir. Dia doa Nabi Ibrahim tu, dia baca macam tu je. Okeylah, bacalah. Kata baca doa ni nanti boleh dapat kefahaman, kebijaksanaan. Dia tak, bila dia berdoa tak bawa rasa kefakiran itu, lain. Okey, tapi bila kita sedar kita fakir, kita sangat perlukan, tolonglah ya Allah, bagilah aku kenal kau ya Allah. Okey, kita akan baca doa Nabi Ibrahim tu, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Habli, Allah, hibahkanlah aku kebijaksanaan, hikmah, kebijaksanaan. Allahu Akbar. Okey, dan kita akan beribadah pun bukan macam terpaksa. Bukan macam, yelah solat lah. Kena solat. Kena. InsyaAllah bila kita makin belajar asma husna, kita dah tak jawab. Kan kita kena solat. Tak sedap benar ayat tu. Kalau orang dengar tu, masuk Islam kena solat. Kena tu. Macam terkena kan. Okey, sedangkan sebenarnya solat itu adalah media ataupun adalah cara macam mana kita nak menzahirkan kekaguman kita kepada Allah. Contoh, kita tengok langit. Ya Allah, subhanallah. Okey, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Macam mana kita nak zahirkan kekaguman kita pada ciptaan Allah? Atas rezeki nikmat yang Allah bagi. Macam mana kita nak zahirkan itu? Kalau manusia bolehlah, terima kasih tolong saya, terima kasih ingat kat saya. Boleh, tapi untuk Allah, solat itulah cara untuk kita menzahirkan kekaguman, kesyukuran, kita nak puji kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah, kita nak membesar-besarkan Allah. Itulah dia solat. Okay, so semakin kita kenal Allah, that is why kenapa solat dimulakan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebab kita nak besarkan Allah. Inilah cara, tak ada cara lain untuk aku nak ucapkan
kesyukuran, keagungan, nak puji Allah. Tadi kita memang dah nampak dekat, kita dah tafakur alam kan, kita tengok bunga, kita tengok kucing, tengok ikan, tengok pokok. Mungkin kita makan buah manis je, buah ni sedapnya. Dan macam mana kita nak puji Allah? Kita kalau orang beriman, kita kenal Allah, kita bukan nak puji Allah sekadar nak dekat cakap tu je. Kita solat. Sebab tu orang-orang soleh, mereka solat, kenapa mereka suka solat malam? Sebab solat malam tak ada limit. Kalau solat wajib ada limit kan? Macam mana rajin pun subuh tak boleh buat 4. Kena tetap buat 2. Tapi bila solat malam, there's no limit. Sujudlah kau banyak kali, rukuklah kau banyak kali, berdiri, qiyam. Mendirikan solat sebanyak mana yang kau nak. Sebab apa? Mungkin sujud pertama dia minta hidayah, sujud kedua minta afwa, sujud ketiga minta afiyah, sujud keempat minta hidayah, sujud kelima minta kefahaman. Dia suka sebab dia rasa dia faqir. Okay, so inilah fakir ikhtiari, maknanya fakir yang dipilih. Okay, saya ulang sekali lagi, Ibnu Qayyim mengatakan kefakiran manusia ni ada 2 jenis. Yang pertama, dia tak ada pilihan, iaitu kita sebenarnya, tapi selalu lupalah, tapi sebenarnya kita ini memang hakikatnya kita memang fakir. Sebab kita lahir tak ada apa-apa pun yang kita bawa. Okay, kalau kita dapat harta hari pun sebenarnya harta warisan. Yang kedua ialah fakir ikhtiari, bermaksud fakir kita memilih untuk rasa fakir setelah kita mengenal kesempurnaan keagungan Allah. Orang yang macam ni lah yang akan sedar dia sangat perlukan Allah, maka dia akan berbanyak amal soleh. Dan orang yang faham Al-Ghani, orang yang kenal, faham, kenal sungguh-sungguh, Asmaul Husna Al-Ghani, insya-Allah dia tak ajak orang kejar kekayaan dunia gila-gila. Yang dia akan ajak dan ajar adalah kepada kekayaan akhirat. So, hari ini sekali lagi, orang yang benar-benar kenal dan faham nama Allah Al-Ghani, yang dia akan lebih mengajak ataupun ajar adalah mengajak kepada kekayaan ukhrawi, kekayaan akhirat yang kekal abadi, bukan kekayaan dunia. Dalam 18 kali nama Allah Al-Ghani dalam Quran ni, tadi terkait 3 perkara. Apa dia tadi? Kena banyak-banyak soal supaya betul nota tu. Kadang kita salin tiba-tiba apa benda lah sebenarnya point ni untuk apa terkait dengan masalah kekuasaan Allah di langit dan bumi, iaitu terkait dengan rezeki. Yang kedua, terkait dengan ketaatan, iaitu kesyukuran kepada Allah. Kalau manusia yang bersyukur, manusia yang beriman, manusia yang kufur adalah manusia yang kafir. Dan yang ketiga ialah terkait dengan Allah tidak memerlukan anak ataupun isteri ataupun sekutu. Surah Fatir ayat 15 ni apa hujung dia? Huwal Ghaniyul Hamid. Kenapa Al-Ghani digabungkan dengan Al-Hamid? Al-Hamid adalah yang maha terpuji. Bermaksud hari ini Allah nak beritahu kita, Allah maha kaya, dan kenapa Allah layak dipuji? Sebab Allah maha cukup. Allah, maknanya kesempurnaan Allah itu memang layak untuk dipuji. Dan makna kedua ialah Allah nak beritahu kita, sungguh Allah sangat tidak memerlukan makhluk. Allah tak perlukan kita. Allah dengan sendirinya dah memang terpuji. Dan yang ketiga, maksud kenapa Al-Ghani digandingkan dengan Al-Hamid ialah sebab bahawa hari ni saya kena bagi contoh baru faham. Contoh, kalau kita suka dengan baju ke, kita suka dengan orang tu ke, kita tahulah nilai orang tu. Contoh, dia tu memang baik, kita suka tak nak dekat dengan dia? Kita akan suka nak dekat dengan dia. Ataupun benda tu bagus sangat, kita nak memiliki benda tu.
Kan tak kira lah baju ke, okay, kita tahu benda tu bagus, kita suka, kita nak benda tu. So sebab kita tahu nilai baju tu, ni saya bagi senang nampak kita tahu nilai kesempurnaan sesuatu tu, maka kita akan nak benda tu selalunya kan, itu sifat manusia. So hari ni bila kita kenal Allah itu maha kaya, maha mencukupkan, kita dengan sendirinya nak puji Allah. Allahu Akbar. Okay, itulah 3 makna gabungan kenapa digabungkan nama Allah Al-Ghani dengan Al-Hamid. Okay, satu, sebab Allah itu maha sempurna, maka memang layaklah dia yang maha terpuji. Yang kedua, okay, Allah nak beritahu bahawa Allah memang sikit pun tak memerlukan makhluk. Okay, sebab Allah itu maha sempurna kekayaannya, Allah tak berhajat kepada solat kita, zikir kita, Allah tak perlu. Okay, sebab Allah dah memang terpuji. Dan yang ketiga, disebabkan kita kenal nama Allah Al-Ghani, maka kita sendiri yang nak solat. Kita sendiri yang nak menyembah Allah. Sebab apa? Sebab kita faham kesempurnaan sifat nama dan sifat Allah Al-Ghani. Kita sendiri nak puji Allah. Allah perlu tak pujian kita? Allah tak perlu. Tapi kita sendiri yang nak puji Allah. Okay. Sebab tu yang paling banyak memang gabungan Al-Ghani ialah dengan Al-Hamid. Okay. Allahu Akbar. So Allah Al-Ghani maha cukup, maha sempurna, maha berdiri dengan sendiri. Sangat-sangat sempurna. Dialah yang mencukupkan keperluan kita. Okay. Kita macam mana kaya pun tetap memerlukan satu sama lain. Okay, seterusnya surah Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, sesungguhnya Allah dialah maha kaya lagi maha terpuji. Itu tadi terkait tu ada 3 perkara. Yang ini salah satunya lah, iaitu nama Allah Al-Ghani akan terkait dengan bahawa Allah lah pemilik kekayaan di langit dan di bumi. Okay. Allah Al-Ghaniyu maha kaya dengan zatnya yang memiliki kekayaan sempurna dan absolut, maknanya mutlak. Kekayaan Allah adalah hak milik mutlak Allah dengan segala aspeknya, dari segala sudut, okay, dari segala sisi, berdasarkan kesempurnaan zatnya dan sifatnya yang tidak ada kekurangannya walau sedikit pun. Okay. Allah Tabaraka wa Ta'ala mesti maha kaya kerana kekayaan Allah merupakan satu kelaziman zatnya. Allah mesti kaya. Itu zat Allah. Itu sifat zatiah Allah. Melekat pada Allah. Itu memang sifat Allah maha kaya. Sebagaimana Allah tidak lain adalah pencipta, pemberi rezeki, penyayang dan yang selalu berbuat baik, maka dia juga tidak lain ialah yang maha kaya yang tidak memerlukan kepada makhluknya. Allah tidak memerlukan mereka sama sekali. Langsung Allah tak perlukan kita. Sebaliknya seluruh makhluk mahu tak mahu, okey, yang memerlukan pada segala aspek kehidupan mereka. Kita yang perlukan Allah dalam segala aspek. Mereka memerlukan kebaikan, kemurahan, pengaturan serta pengasuhannya baik secara umum maupun khusus, dan mereka tidak boleh lepas dari semua itu walaupun sekejap. Jadi itulah, tidak seorang satu makhluk pun, okay, sesaat dia claim dia tak pernah terima nikmat Allah. Kita sentiasa memerlukan Allah. Semua makhluk di langit dan di bumi ini adalah hamba Allah. Mereka semua tunduk patuh di bawah kekuasaan dan kehendaknya. Seandainya Allah memusnahkan mereka semua, nescaya tak berkurang sedikit pun kemuliaan, kekuasaan, kerajaan rububiyah dan uluhiyahnya. Okay? Oksigen, mata, hidung. Okay? Semuanya kita terima je nikmat Allah. Okay, cuba bayangkan kalau oksigen ada bil. Mau cukup bulan kita semua kena jimat bernafas. Banyaklah kita jumpa orang yang kenapa? Okay, sebab nak jimat bil oksigen. Okay, subhanallah. Begitu sekali Allah mencukupkan kita. Sedar kita ni sedar dengan tak sedar je sebenarnya. Okay. Okay, salah satu wujud kesempurnaan kekayaan Allah adalah bahawa segala ketaatan hamba, okay, solat kita, zikir kita, zakat kita, okay, semualah amalan kita, ketaatan lah dalam bentuk ketaatan hamba, tidak dapat memberikan manfaat baginya dan kemaksiatan mereka tidak akan bisa membahayakannya. So semua amal soleh kita
tak akan menambah manfaat untuk Allah, dan semua kejahatan keburukan manusia tidak akan mengurangkan kekuasaan Allah ataupun membahayakan Allah. Seandainya tidak menambah kekuasaannya dan seandainya juga semua tidak beriman kepadanya, maknanya seluruh makhluk dekat dunia ni semuanya kafir, semuanya buat maksiat pada Allah, sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaannya. Cuba kita kalau orang tu pemalas, pekerja kita tu pemalas, kita bayar gaji dia penuh tak? Mungkin kita tak bayar gaji penuh kat dia. Ataupun kalau orang tu bukan pekerja kita, kita suka ke nak bayar gaji kat dia free-free macam tu? Memang tak lah. Okey, berbeza dengan Allah. Engkau beramal ke, engkau tak beramal ke, engkau beriman ke, engkau tak beriman ke, Allah tetap bagi nikmat. Maknanya hari ni sebab pekerja tu dah berkhidmat, maknanya pekerja tu dah bagi manfaat dekat kita. Staff kita dah kerja untuk kita, kita pun dapat keuntungan, maka kita bayar gaji dia. Betul? Tapi Allah kerana kita beramal, Allah tak memerlukan pun ataupun tak menambahkan pun kekuasaan Allah. Cuba kalau kita dah buat kilang tapi tak ada pekerja, kita boleh tak dapat untung? Tak boleh, kita tetap perlukan pekerja. Betul tak? Okay? So Allah tidak memerlukan makhluknya, tak kira makhluk tu beriman ke tak beriman. Kalau beriman sekalipun, semua dalam dunia ni semuanya bertakwa. Semuanya akhlak baik macam Nabi. Okay? Ini hadis kursi kan, kita belajar dalam Riyadhus Salihin, bab mujahadah. Bab mujahadah. Panjang hadis tu, ingat tak Abu Zar tu. Okay? So, macam mana pun kita beramal, bertakwa, seluruh penduduk muka bumi tetap tidak menambah kekuasaan ataupun menambah manfaat bagi Allah. Dan sekiranya seluruh penduduk muka bumi bermaksiat, buat dosa pada Allah, tetap tidak mengurangkan kekuasaan Allah. Itu adalah konsep yang Nabi, itu adalah hadis kursi. Maknanya kalamullah juga tetapi disampaikan oleh dengan kalam Rasul. Okay, hadis kursi. Maknanya kena betul-betul faham konsep tu. Sebab kadang-kadang ramai orang ingat, tu yang dia sebut kena solat. Okay, kalau dulu saya pun pernah sebut, kena solat. Cakap dengan anak, kamu kena solat. Okay, sekarang ubah. Sebab bila kita letak kena tu, sebenarnya kita seperti dah menyalahi tujuan kita diciptakan. Nampak sangat tak ikhlas. Okay, sebab bila kita faham hadis ni, sungguh walau kau solat pun nak, cakap dengan anak kita, walau kau solat pun nak, Allah tak memerlukan pun solat kita. Tapi kitalah yang fakir, kitalah yang memerlukan Allah. Okay, sebab tu konsep ini sangat penting. Konsep ini sangat penting. Nanti balik pula. Okay, siapa ada kitab Riyadhus Shalihin, buka bab mujahadah, hadis yang terakhir, tak silap saya, yang panjang tu. Tak silap saya lah, nanti kena check Okay. Yang ibadi tu, hadis yang tu. Okay. So kena betul-betul faham konsep ni. Sesungguh kena Allah Al-Ghani itu, okay, macam mana kita takwa pun tak menambah manfaat, macam mana buat maksiat pun tak membahayakan Allah. Okay. Allah berfirman dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 40, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Tadi digabungkan dengan nama Allah Al-Hamid. Kali ini kita nampak nama Allah digabungkan dengan nama Allah Al-Karim. Okay, Al-Karim juga bermaksud yang maha dermawan. Yang maha dermawan. Okay. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia. So, ini juga ayat membuktikan Allah tak perlukan ketaatan kita. Sebab Allah kata apa tu? Allah kata, siapa yang bersyukur adalah kebaikan kembali kepada diri sendiri. Okay, kita solat, Allah tak perlukan solat kita, malah Allah balas pula dengan pahala. So, kitalah yang memerlukan Allah. Okay, kitalah yang memerlukan solat tu. Okay. Ingat surah An-Naml ayat 40, Allah kata barang siapa bersyukur. Barang siapa bersyukur, kita tahu syukur itu ialah ketaatan. Maknanya apa saja, solat, zakat, infak semua tu, barang siapa melakukan ketaatan, maka sungguh ketaatan itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Okay. Kalau sedekah, kita tahu kan, surah Al-Baqarah, yang satu biji benih keluar 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji.
Maknanya berganda-ganda yang Allah nak balas. Okey, ingat tak surah 6, surah Al-An'am ayat 160. Okey, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan siapa yang membawa amal kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Allah dah beritahu, Allah memang tak akan menganiaya walau sedikit pun. Kalau kejahatan, apa yang dia buat. Tapi kalau kebaikan, niat belum buat pun Allah dah mengganjarkan pahala. Subhanallah. Okay. Seterusnya surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 6. Okay, Allah berfirman, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Okay. Maknanya Allah nak beritahu apa? Kalau Allah bukan Al-Ghani, ya Allah perlukan kita berjihad untuk agama Allah. Kita perlu sedekah untuk Allah. Okey, tak. Sekali-kali tidak. Okey. Orang Yahudi kata Allah fakir. Orang Yahudi sampai kata Allah yang fakir. Okey, kalau kita tengok ayat 6 ini, surah Al-Ankabut, Innallaha la ghaniyun. Allah nak beritahu dia tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam ini. Maksudnya dari seluruh penciptaan Allah, Allah langsung tak memerlukan dari kita. Okey? Kat mana ayat yang Yahudi kata Allah fakir? Sekejap ada tulis sekejap. Surah Ali Imran. Ayat 181. Surah Ali Imran ayat 181. Ni orang Yahudi dah lah dia kata Uzair anak Allah. Kemudian mereka kata apa ni? Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Wa naqulu zuqu azabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang kaya. Okey. Ini orang Yahudi, dia kata Allah yang miskin, mereka yang kaya. Allah akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya, dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab siksa yang sentiasa membakar. Okey. Dia kata sebab itulah Allah suruh kita keluar zakat, dia kata. Sebab Allah miskin. Okey, jahat orang Yahudi. Okey. Kemudian surah Ibrahim ayat 8. Okey, selalu kita ayat 7 yang kita famous kan. La in syakartum la azidannakum. Okey, yang ni ayat 8. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. So ni konsep yang kita kena tekankan pada diri kita, kena sampaikan pada orang lain juga. Okey, jangan diingat Al-Ghani tu guna zikir untuk tak kaya je. Tapi dia tak kenal siapa Allah Al-Ghani. Okey? Dia tahu Allah boleh bagi kaya je. Okey, tapi sesungguhnya bila kita, yes, betul Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Tetapi dia tak boleh membawa kepada ubudiyah, penyembahan kepada Allah dengan rasa fakir kalau kita tak faham konsep yang ni. Konsep bahawa semua amal ibadah kita Allah tak perlukan. Tapi kitalah yang memerlukan Allah. Itu kena pasak betul-betul sebenarnya. Okay. Dalam hadis qudsi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, okay, Ya ibadi
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ini yang hadis dalam Riyadhus Shalihin ni hadis yang sama. Okey. Oh, saya ada tulis kat sini. Hadis ke-17 dalam bab 11 dalam buku Riyadhus Shalihin, hadis ke-17 bab 11. Okey. Kalau hadis, siapa ada kitab hadis 40, hadis ini ialah hadis yang ke-24 dalam kitab hadis 40. Okey. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan terakhir kalian dari golongan manusia dan jin semuanya bertakwa. Okey. Takwa gila lah orang kata. Seperti ketakwaan orang yang paling bertakwa antara kalian. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai para hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan terakhir dari kalian, okey, semua orang bersatu buat benda-benda yang tak elok, okey, dari golongan manusia dan jin, termasuk jin, semuanya buat jahat, saling bergabung. Seperti kejahatan orang yang paling jahat antara kalian, nescaya itu tak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Okay, nampak sangat benda ni konsep yang sangat penting dalam hadis ada, hadis kursi pula tu, dalam ayat Quran banyak. Sebab tu saya pun cakap dengan diri saya, ingat Zarina, apa yang kau keluarkan ni, apa yang kau sedekah ni, apa yang kau baca Quran tadabbur, Quran tafakur alam, apa saja amal ibadah yang kita buat adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tak perlukan dari kita. Kita yang memerlukan Allah. Okay. So Allah nak beritahu kat kita, Allah tak terpengaruh, Allah tak terkesan pun dengan amal ibadah kita, dan Allah tak terkesan juga dengan amal buruk kita. Okay. Dalam hadis kursi lainnya juga Allah berfirman, Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tak akan mencapai tingkat memberi manfaat sekalian kalian dapat memberi manfaat kepadaku, tidak pula mencapai tingkat memberi mudarat sehingga kalian dapat memberikan mudarat kepadaku. Lagi sekali, hadis yang lebih kurang sama maksud dia. Takkan mampu kita, jangan sekali-kali lah kita sangka, okay, kita kena buat tu, kena buat ni, untuk malah kita sebenarnya yang memerlukan pahala tu, memerlukan pahala dari Allah sebab kita nak syurga Allah. Okay. Kenapa Allah beritahu semua ni? Sebab Allah nak beritahu dekat kita, tak nak lagi guna perkataan kena tadi tu. Yelah, nanti kau tak solat kena azab pula. Solat, kena solat, bangun. Kena solat, nanti kena azab. Kena tu jangan, tak best. Perkataan tu tak best. Allah Al-Halim, Allah boleh tangguhkan azab. Allah boleh tangguhkan azab. Okay? Tangguhkan azab maksudnya berapa ramai orang yang tak mengejar Allah tapi mengejar keduniaan, okay? Dan Allah tak hukum pun, malah Allah biarkan dia. Allah biarkan dia. Istidraj, kita panggil tu istidraj. Kalau kita tengok surah At-Tariq, okay? Sebab kadang-kadang kita terfikir juga kan, dia tu buat maksiat tapi tak kena hukum pun dengan Allah. Okay? Ingat dekat surah At-Tariq, surah ke-86 ayat 17, Allah berfirman, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir, berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Okey? Sungguh Allah itu Al-Halim. Sebab tu nanti kita akan jumpa juga ayat Quran yang Allah Al-Ghani dengan Al-Halim. Hamid, Karim, sorry, bukan banyak nak tulis.
Dia Al-Hamid. Sekejap ya. Saya nak confirmkan kan saya salah pula. Betul lah. Sorry. Okey. Al-Ghani. Saya tulis sekejap. Apa tak nak keluar ni? Kenapa tak nak? Okey. Al-Ghani. Dia terkait dengan 3 nama Allah. Satu ialah Al-Hamid. Ini tadi dalam surah Fatir. ayat 15. Kemudian nama Allah Al-Karim dalam surah An-Naml tadi ayat 40. Okey. Kemudian nama Allah Al-Halim dalam surah 263. Surah Al-Baqarah ayat 263. Okey. Allah Al-Halim ialah Allah yang penyantun, Allah yang menangguhkan azab. Okey. So tadi kita tengok surah At-Tariq, surah 86 ayat terakhir sekali, 86. Ni 86 ayat 17 ni, sebab kadang-kadang kita ada persoalan. Okey. Kita kesian tengok dia hidup dalam macam tu kan, dalam kemaksiatan. Tapi macam senang lenang. Okey, macam Allah, kenapa Allah tak azab dia lagi? Okey, tadi surah At-Tariq ayat 17. Allah beri masa sebab Allah Al-Halim. Okey, Allah Al-Halim, Allah tangguhkan dulu. Sebenarnya satu lagi, Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah nak buktikan kudrah Allah Al-Qadir. Okey, sungguh Allah nak tunjukkan, okey, buatlah suka hati kau, aku biarkan kau dulu, nanti aku akan balas. Okey. So kita orang yang beriman, okey, kita kena yakinlah bahawa Allah itu Al-Qadir. Lepas ni saya kan sejak faham nama Allah, tentang kudrah Allah berpaksikan irada Allah ialah berpaksikan ilmu Allah. Lepas ni kita tengok apa pun, orang tu kurang ke, orang tu lebih ke, orang tu cacat ke, orang tu ataupun benda, kenapa? Ada je persoalan, tak logik lah, kenapa, tak patut lah. Kadang-kadang kita ada persoalan, tak patutnya. Tapi cepat-cepat ingat, Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah Al-Qadir. Sebab itulah dalam tahlil kita tiap pagi tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita selalu tak sedar, kita dah zikir dah, tapi apa je kita jumpa, ada je persoalan dalam hati kita. Patut ke? Tak patut lah. Contoh kan, cari cepat-cepat sekarang ni dah faham, dah mula faham lah sikit kan. Allah nak tunjuk kekuasaan dia, Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Allah memang sepatutnya bukan macam ni, tapi kenapa jadi juga? Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Allah, bila kita set mind kita, Allah nak buktikan kekuasaan dia, Allah nak buktikan kekuasaan, kita akan tenang insya-Allah. Aku dah buat semua dah. Okey, dah TikTok dah servis kereta, tapi accident juga. Why? Kenapa rosak juga tepi jalan? Allah Al-Qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas segalanya Allah berkuasa. Ya Allah, aku mengaku kau berkuasa ya Allah. Ikut logik akal patut tak jadi, tapi jadi juga. Allah Al-Qadir. Kita akan tenang insya-Allah. Okay, so kenapa dia hidup macam tu, penuh kemaksiatan, tapi dia macam okey sangat pula tu, pergi kutuk pula orang yang menasihati dia tu kan, orang menegur dia pergi kutuk pula. Tergamak dia buat macam tu. Okay, kita ni sebenarnya menjalankan ketanggungjawab kan sesama Muslim. Sebab apa? Sebab Allah nak tunjukkan pada kita semua tentang kekuasaan dia. Ingat surah At-Tariq tadi, Allah kata biarkan.
Tak payah minta disegerakan kebinasaan. Satu, Allah Al-Halim. Satu lagi, Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Okay? Right, termasuk bukti kesempurnaan kekayaan Allah bahawa infak para donatur, penginfak lah di jalannya demi meraih redanya tidaklah bermanfaat sama sekali bagi Allah. Termasuk infak-infak kita juga. Tadi Allah beritahu ketaatan, kemudian jihad, kemudian ni sekarang ni Allah beritahu sedekah kita, infak kita, donation kita tu demi meraih redha Allah pun tidaklah bermanfaat sama sekali bagi Allah. Walaupun kita memang buat untuk dapat redha Allah, sebenarnya dia tidak menambah pun kemanfaatan kepada Allah. Demikian pula sifat kikir dan peliknya orang bakhil. Tidak mendatangkan mudarat pun bagi Allah sama sekali. Engkau rajin sedekah pun tak mendatangkan manfaat. Engkau kedekut pun tak mendatangkan mudarat bagi Allah sebenarnya. Itu namanya ghaniyu bakhil namanya. Kaya tapi bakhil. Surah Muhammad ayat 38. Dan barang siapa kikir, kedekut, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Tadi dia jihad ke, dia berbuat taat, syukur, kembali kepada siapa? Dirinya. Dan dia buat kejahatan yang dia bakhil ni juga pun dikembalikan kepada dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Ya bakhalu, bakhil Wallahul ghaniyu. Kat situ Allah beritahu dia al-ghani. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 267. Janganlah kamu memilih yang buruk antara kamu. Keluarkan padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Bentuk lainnya dari kesempurnaan kekayaan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kemahasuciannya dari segala kekurangan dan segala aib. Siapa yang telah menyatakan bahawasanya Allah memiliki cacat dan aib, bererti dia telah mengingkari kekayaannya. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 68. So buku ni dia tak keluarkan dalam bentuk point. So ini adalah point yang ketiga. Awal tadi saya sebut nama Allah Al-Ghani dalam Quran terkait 3 perkara. So kita dah jumpa tadi apa? Satu, terkait dengan kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Itu kita boleh tengok tadi surah Luqman ayat 26. Nama Allah Al-Ghani terkait dengan kesyukuran manusia, ketaatan manusia. Sesungguhnya jihad kita, sedekah kita, solat kita semuanya adalah untuk manfaat kita sendiri, bukan untuk manfaat Allah. Contoh dalil surah apa tadi? An-Naml ayat 40, Al-Ankabut ayat 6, Ibrahim ayat 8 dan hadis qudsi. Sekarang kita masuk kaitan nama Allah Al-Ghani dalam Quran ialah terkait dengan bahawa Allah tidak memerlukan sekutu. Allah tidak memerlukan anak dan Allah tidak memerlukan isteri. Itu adalah bentuk kemahasucian Allah. Dari segala kekurangan dan segala aib. Surah Yunus ayat 68. Allah berfirman yang bermaksud mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Allah mempunyai anak. Maha suci dia, dialah yang maha kaya. Dia miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. So Al-Ghani terkait dengan sesiapa saja yang mengatakan, bangsa lain lah, agama Nasrani dan Yahudi yang mengatakan Allah ada anak. Di antara wujud sempurna kekayaan Allah itu adalah kemahasuciannya dari segala sekutu dan tandingan. Sebab bagaimana mungkin boleh disamakan antara tanah ataupun batu dengan rock. Kita tahu mereka buat berhala dengan tanah atau batu. Dibandingkan dengan rock pencipta alam semesta, memang tak mungkin. Siapa dengar baru-baru ni tadabbur Dr. Abu Anas Madani surah Ar-Rum. Saya suka analogi yang diberikan oleh, sebenarnya memang ayat Amsal lah dalam Quran surah Ar-Rum kan. Kalaulah kita ada company, big company, contoh company yang besar, dan kita punya pekerja tu contoh yang ni contoh je, ni contoh je. Contohnya pekerja tu daripada Bangla lah contoh. Pekerja memang pekerja paling bawah sekali. Lepas tu dia boleh buat keputusan untuk kilang kita. Macam mana kita boleh buat keputusan? Apa rasa? Memang kita marah lah kan. Memang tak patutlah engkau tu bekerja, apa pula
keputusan dia yang macam nak cakap Dia dia pula yang buat pula buat keputusan untuk kilang kita. Okey. Contoh nak tutup ke tak nak tutup, dia yang buat keputusan. Memang tak boleh. So, tak mungkinlah layaknya seorang hamba menjadi partner kepada Tuan. Itulah ibaratnya. Okey. So, tak mungkinlah Allah pencipta segala alam ini menjadikan hambanya, kita kan hamba, hamba Allah menjadi sekutunya. Okey. So, kena faham ni. Bagaimana mungkin zat yang fakir, lemah lagi tidak berdaya membutuhkan makhluk lainnya dan kelak akan punah bisa disetarakan dengan zat yang maha kaya sekaligus maha kuasa. Yang kekayaan, kekuasaan, kehendak, kewujudan, kebaikan, ilmu, rahmat dan kesempurnaan mutlaknya merupakan bahagian dari sifat yang lazim baginya. Bagaimana mungkin disejajarkan antara hamba dengan Rabb, pencipta jiwa, yang seluruh jiwa hambanya berada dalam genggaman kekuasaan dan pengaturannya. Okay? Orang Yahudi dia kata Uzair anak Allah. Kemudian orang Nasrani kata Isa Al-Masih itu anak Allah. Kemudian orang kafir Mekah mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Okay. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 17. Okay, sungguh telah kafir orang yang berkata, sungguh Allah itu dialah Al-Masih putera Maryam. Sampai macam tu sekali. Orang kafir Nasrani kata apa? Allah adalah Al-Masih anak Maryam. Sangat-sangat kejam. Dia kata Allah anak kepada Maryam. Maknanya Nabi Isa tu Tuhan. Mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putera Maryam berserta ibunya dan seluruh manusia berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey? Tengok hujung ni. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tergamak dia kata Nabi Isa tu satu, anak Tuhan. Ada juga yang kata Nabi Isa itulah Tuhan. Okay, sedangkan Allah boleh musnahkan Nabi Isa dan ibunya jika Allah berkehendak. Okay. Dan kita tahu Nabi Isa. Nabi Isa. Okay. Nabi Isa juga adalah antara Nabi Ulul Azmi. Okay, tapi mereka terbalikkan fakta tu. Okay, bentuk kesempurnaan kekayaan Allah Jalla wa'ala juga dalam kenyataan bahawa langit dan bumi dalam genggaman kuasanya. Kedermawanan Allah kepada makhluknya selalu tercurah sepanjang malam dan siang. Dan kedua tangan Allah sentiasa memberi sepanjang waktu itu. Sesuai ayatnya, milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sungguh Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Surah Luqman ayat 26. Awal tadi Pernah tak Allah berehat? Sebab tu kita baca ayat kursi banyak kali satu hari. Nabi suruh baca ayat kursi selepas solat, sebelum tidur. Sebab ada apa kat situ? Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak letih dan tidak mengantuk. Okay? So, Allah itu maha sempurna. Fahamilah ayat kursi itu. Pergilah dekat YouTube ada banyak tadabbur ayat kursi. Pergilah dengar. Sungguh dia akan menambahkan ketauhidan kita. Sebab orang Yahudi kata Allah berehat pada hari ke-7. Okay? Kalau Allah berehat, kita kalau namanya kita nak rehat, maknanya kita tak nak buat kerja apa-apa kan? Pernah tak bumi ni pause atau kita pause? Sebab bumi ini diatur oleh Allah. Kalau Allah berehat, maknanya seperti bumi berhenti bergerak. Semua berhenti. Allah nak rehat kejap. Kita lah nak me time konon kan? Okay? Tak nak masak, tak nak apa. Anak pun semua, ni semua kerja awak hari ni saya nak me time. Okay, contoh. Okay, tak nak buat satu kerja pun kat rumah tu. Contoh. Okay, so sebenarnya tak. Okay, kalau kita benar-benar benar-benar faham Al-Fatihah, kita benar-benar faham ayatul kursi, surah teragung surah Fatihah, ayat teragung ialah ayat kursi. Okay, kita akan nampak semua dakwaan, hujah-hujah orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir itu langsung melampau-lampau sangat. Sangat-sangat melampau. Okay. Allahu Akbar. Dan sangat kalau menggunakan akal yang sihat pun, kita takkan boleh kata Allah itu berehat. Allah itu letih. Allah itu mengantuk. Tak mungkin. Okay. Allahu Akbar. Sebab tengoklah dekat peringgan ni.
Kedermawanan Allah kepada makhluk selalu tercurah sepanjang malam dan siang. Okey, sepanjang malam dan siang. Kita bangun tidur baru sambung solat kan. Okey, tapi subhanallah, Allah sepanjang malam dan siang menjaga kita. Kekayaan Allah yang sempurna ini juga tampak dalam fakta bahawa Allah selalu menyeru hamba-hambanya untuk meminta kepadanya setiap waktu. Sebab tu Allah kata apa? Berdoalah. Sebab tu Allah kata juga dalam hadis Rasulullah, Allah kata siapa yang tak berdoa pada Allah itulah orang yang sombong. Kalau Allah tak kaya, kalau Allah tak boleh mencukupkan, Allah takkan arahkan kita, perintahkan kita untuk berdoa. Perbanyakkanlah berdoa. Okey, sebab kekayaan Allah yang sempurna ini jugalah, okey, Allah selalu menyeru hamba-hamba untuk meminta kepadanya setiap waktu, menjanjikan kepada mereka supaya mengabulkan permintaan tersebut sebesar apapun permohonannya. Cuma kita kena faham, kadang-kadang disebabkan nafsu kita ini, nafsu kita yang menjasad ni, kita tak nampak Allah bila tak kabulkan permintaan kita, sebenarnya Allah sama ada Allah tangguhkan atau Allah tangguhkan, maknanya Allah nak beri dekat akhirat nanti, ataupun Allah tahu apa yang kita minta tu atas keilmuan Allah. Allah tahu apa yang kita minta itu sebenarnya mudarat untuk kita. Okey. Allah juga memerintahkan mereka supaya selalu beribadah kepadanya dan menjanjikan mereka untuk menerima ibadah itu serta memberikan pahalanya. Allahu Akbar. Allah maha luas kurnianya dan begitu banyak pemberiannya. Allah memberi manusia semua yang mereka pinta dan juga mewujudkan semua yang mereka inginkan dan mereka idamkan. Dan ada hadis dulu awal-awal kita belajar, Allah malu sekiranya kita menadah tangan tetapi Allah tak memakbulkan. Bab 9 ni. Baru-baru kita buat apa? Allah Al-Hayyu. Bukan Al-Hayyu, Al-Hayy. Allah Pemalu. Hadis tu dekat sini. Okey, buku kita muka surat 85 Kitab kita ni Ensiklopedia Asmaul Husna ni muka surat 85, kita akan nampak hadis bawah sekali. Okey, innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Hayyun Karim, Maha Malu dan Maha Mulia. Dia malu kepada para hambanya yang mengangkat kedua tangannya, yang meminta kepadanya untuk menolaknya dengan hampa tanpa mengabulkan doanya. Sebab Allah, kita sekarang ni kalau berdoa, kita berdoa pada Allah Al-Ghani yang Maha mampu untuk memakbulkan semua permintaan kita. Cuma kita ni atas ilmu kita yang sangat terbatas, Allah sebenarnya tak pernah tak makbulkan. Allah sentiasa memakbulkan doa kita. Cuma kita ni atas ilmu kita yang sangat sikit ni, kita tak faham perbuatan atau tindakan Allah dalam memakbulkan doa kita. Sama ada kita tak dapat pun sebenarnya itu makbul. Jangan ingat yang kita minta dapat. Okey, kita minta tak apa paling senang. Minta kereta contoh, minta kereta dapat kereta. Bukan itu je bermaksud, maknanya dapat apa yang kita nak itu tandanya Allah makbulkan doa kita. Tak. Bila kita tak dapat apa yang kita doakan pun, itu pun sebenarnya Allah dah makbulkan doa kita. Makbulkan dalam bentuk Allah lindung kita daripada kemudaratan dari yang kita minta tu. Okey. Contoh saya pernah dengar seorang makcik tu menangis sebab dia janji dengan anak dia kalau dapat masuk U, dia hadiahkan motor. Tapi anak dia accident, okay, dekat U, meninggal. So dia kata menyesal dia beli motor tu. Nampak tak? Okay, so kita tak nampak atas keilmuan Allah itu setiap kejadian, setiap apa yang kita dapat ke, kita tak dapat ke, manfaat ke, mudarat ke, Allah nak tunjukkan kekuasaannya dan Allah itu bertindak atas keilmuan dia. Bukan, jangan tapis ikut ilmu kita. Okay, insya-Allah perkara yang paling jelas saya nampak kalau saya lah, okey. Makin belajar Asmaul Husna, semakin kita insya-Allah mudah untuk menerima apa saja yang berlaku. Insya-Allah. Kita sama-sama mudah untuk menerima sebab kita dah nampak dah semua ini adalah Allah menunjukkan kekuasaan dia, kebijaksanaan dia, ilmu dia. Okey.
Allah Azza wa Jalla pun membuktikan kesempurnaan kekayaannya dengan memberikan tentangan kepada semua makhluk. Jika seluruh penghuni langit dan bumi, makhluk yang pertama kali diciptakan hingga generasi terakhir berkumpul di satu bukit, lalu mereka semua meminta kepada Allah semua keperluan mereka, maka nescaya Allah akan mengabulkan semua perintah mereka secara serentak dan tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Itu pun Allah mampu. Allah boleh bagi serentak tanpa kurang sedikit pun, Allah tetap mampu. Okay, sebab Allah Al-Ghani. Hadis Qudsi yang bermaksud, ni semua hadis Qudsi yang tadi saya sebut bab 11 dalam Riyadhus Salihin, ataupun hadis ke-24 daripada hadis 40. Wahai hambaku, seandainya generasi pertama dan terakhir kalian manusia dan jin kalian serentak berdiri atas satu bukit, lalu mereka semua meminta kepadaku, pasti aku kabulkan permintaan mereka masing-masing tanpa mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ia laksana sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan luas. Cuba ambil jarum, celup dekat laut. Setitik kecil, jarum tu dapat ambil. Kan? Okay? So tak mengurangi walau sedikit pun. Termasuk ilmu Allah lah yang kita baca surah Al-Kahfi, ayat dalam surah hujung surah Al-Kahfi. Itu dari segi ilmu Allah. Okay. Walau diganti dengan lautan lain dan habis semua pokok buatkan pena, tetap tak boleh mampu untuk menulis ilmu Allah. Okay. Termasuk bukti kesempurnaan kekayaan Allah adalah anugerah ilahi yang tak dapat diukur dan dideskripsikan yang diberikan kepada orang yang beriman. Inilah kemuncak Al-Ghani, iaitu Allah memberikan syurga. Kesempurnaan nama Allah Al-Ghani, inilah dia, iaitu Allah memberikan nikmat syurga yang kekal abadi pada hamba-hambanya yang beriman. Okay? Tak pernah terlihat di mata, tak pernah terdengar di telinga atau terlintas dalam hati manusia. So inilah kemuncak Al-Ghani. So nampak tak? Bila kita kenal nama Al-Ghani, ya Allah kesiannya aku, selama ni doa Al-Ghani tu minta dunia. Nampak tak? Sebenarnya, gunakanlah nama Allah Al-Ghani tu nak minta syurga. Sebab Allah kata, sebab kekayaan Allah yang maha kaya itulah yang mampu memberikan kita syurga tu, nikmat syurga tu. Okay. Surah As-Sajdah ayat 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Macam kita lah, kadang-kadang kan suka nak buat surprise kan. Nanti dia balik, dah plan ni, surprise ke apa ke. Seolah-olah ayat ni Allah nak beritahu kat kita, kau apa saja yang kau berkorban, kau berjihad, kau berjuang, kau beramal, apa saja yang kau buat ke arah ketaatan kepada Allah, ada big surprise sedang menantimu di syurga nanti. Seolah-olahnya Allah nak beritahu macam tu Okay. Allahu Akbar. Disembunyikan. Sebab tu orang yang beriman, dia punya pandangan, fikiran, semuanya beyond tau, beyond. Kita nampak dia macam, sihan je. Pakai macam tu, kereta macam nak runtuh, contoh kan. Ya Allah, tak tukar-tukar ke kereta? Contoh kan. Okay, tapi sebenarnya dia punya, mungkin jasad je kat dunia. Tapi hati, fikiran dia semua dia fikir tentang akhirat. Maka dia tak perlukan semua tu. Dia tak mengejar keduniaan. Okay? Sebab dia tahu Allah tengah simpankan reserve untuk dia dekat syurga nanti. So surah Al-Haqqah tadi sampai apa? Baca, kau tengok kitab amalan aku. Saat tu nanti boleh sombong. Tapi kat dunia ni simpan, tutup rapat, rahsiakan setiap perbuatan baik amal kita. Okay? Allah Akbar. Siapa pun yang mengetahui dengan baik sifat-sifat mulia Rabb-Nya, kita tahu Rabb apa Rabb? Yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, pasti mengenal siapa pencipta dirinya. So kita dah belajar berapa banyak dah nama Allah. Dah banyak kan? Dan makin kita kenal Allah kan? Dan makin kita makin kenal diri kita sepatutnya. Sepatutnya kita tak berlebihan mengejar dunia, especially bila bab nama Allah Al-Ghani ni. Okay? Allahu Akbar. Sebab Allah kata apa? Dia tak perlukan
uh, tak macam kita. Kita sangka macam kalau aku tak ada simpanan banyak ni, habislah. Okay. So Allah kata kalau kau tak solat, dia tak menambahkan pun. Tak menambahkan, tak mengurangkan. Konsep tu sebenarnya, bila saya perhatikan, kenapalah dalam bab ni, itu je yang diulang-ulang oleh Syekh ni, kan? Sebenarnya inilah konsep yang kita kena pasakkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Supaya dia akan ingat. Dia yang perlukan Allah, bukan Allah perlukan dia. Dia yang perlukan Allah. Dia. Kita perlukan dia. Bila faham sangat benda tu, insya-Allah dia akan tawaduk, dia akan hilang ujub tu. Okey? Siapa yang mengenal Rabbnya, yang memiliki kekayaan yang mutlak, nescaya dia menyedari bahawa dirinya miskin di hadapannya. Tadi ada Ibnu Qayyim mengatakan ada dua jenis fakir, kan? Kita hakikatnya memang fakir. Kita yang perasan, kita tak fakir. So, Allah kata apa? Daripada kita lahir lagi, okay, kita lahir, kita memang tak bawa apa-apa. Okay? Sebab itulah kita selalu kena ingat kita asal dari tanah. Dan kepada tanah kita akan kembali. Tanah sifatnya merendah. Okay? Jangan meninggi diri. Dan siapa saja yang mengenal Rabbnya, yang memiliki kekuasaan sempurna, iaitu Al-Ghani, dia pasti menyadari dirinya adalah makhluk yang sangat lemah. Okay? Siapa yang mengetahui Rabbnya memiliki kemuliaan sempurna, dia pasti menyadari dirinya sangatlah hina. Siapa yang mengetahui bahawa Rabbnya mempunyai ilmu dan kebijaksanaan yang sempurna, dia pasti akan menyadari bahawa dirinya begitu bodoh. Pengetahuan hamba bahawa dia memerlukan Allah yang merupakan buah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Okey? Rasa sebenarnya, kita tahu kan, kita ada amalan hati, kita ada amalan jasad. Kita selalu beratkan amalan jasad. Tapi sebenarnya yang paling Allah pandang ialah amalan hati. Apakah amalan hati tu? Ni yang cakap dekat paragraf ni. Amalan hati iaitu tawaduk, rasa hina, rasa bodoh, rasa lemah. Kalau kita solat dengan tak bawa rasa hina, rasa bodoh, rasa lemah, kita tak macam nak cakap, kekaguman kita yang kita patutnya bawa dalam solat tu, dia tak akan keluar. Dia tak akan terzahir. Bila kita sujud tu, just sujud je lah. Yalah, kena sujud rukuk, itu rukun. Just buat sebab rukun. Tapi kalau kita bawa rasa hina, okay, kita sujud tu kita rasa, ya Allah, bestnya dapat sujud. Sebab apa? Sebab kita dapat menzahirkan betapa bodohnya, hinanya, lemahnya, fakirnya aku. Okay, kalau dulu saya selalu cakap rasalah diri tu hina. Tapi sekarang ni macam sejak nama Allah Al-Ghani, best sebenarnya merasakan diri kita tu fakir. Sebab selalunya kita paling sebut pun miskin, kan. Kita yang selalu kita sebut dia tu orang miskin, kesian dia. Kita jarang sebut dia tu orang fakir. Sebab fakir tu lebih teruk daripada miskin. So kita pilih yang teruk sekali tu. Pilihlah. Dan dalam Quran pun memang sebut antum fuqara. So kita fakir. Rasalah diri tu fakir. Hina kita ni. Miskin, lemah, bodoh. Semua ada. So, rasa apa tadi? Rasa miskin, rasa lemah, rasa hina, rasa bodoh. 4 rasa ni, okay? Bila kita rasa bodoh, kita akan rasa sangat perlukan ilmu dari Allah Al-Alim. Tolonglah ya Allah, bagilah aku faham nak kenal Asma'ul Husna kau. Ya Allah, bagilah aku faham. Okey, saya nampak semakin kita belajar tadabbur Quran, semakin kita nampak ayat-ayat kauniyah yang Allah perintahkan kita untuk berfikir, merenung, tafakur alam. Semakin saya nampak, kalau dulu-dulu kita ni, dulu-dululah, kita cuma nak tahu hukum solat kita sah ke batal, puasa kita sah ke tak. Tapi sebenarnya, bila kita ni kena beralih sebenarnya. Macam nak cakap macam ni. Kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa lillah dulu baru Rabb? Okay, kena nampak biar faham. Okay.
Kenapa lillah dulu baru ra? Okay. Kita kena faham sebenarnya Allah nak beritahu kita kenapa lillah, sebab itulah tujuan kita diciptakan. Apakah tujuan kita diciptakan? Untuk menyembah dia, dan Allah adalah al-ilah yang disembah. Okay? So, bagaimana kita nak jadikan Allah itu satu-satunya Tuhan, Al-Wahidul Qahar, satu-satunya yang kita sembah ialah kita kena kenal Rabb. Melalui Rabb ni maksudnya melalui ciptaan Allah, diri kita, anak kita, pokok, alam ini, kejadian siang dan malam, kejadian laut, pasang surut, semua tu Rabb. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur. Semua tindakan daripada nama Rabb ini, okay, kita kena faham dulu, kagum dulu, barulah tanpa paksaan malah kita akan sebut, Ya Allah, aku puas bertuhankanmu, Ya Allah. Contoh, kenapa Rasulullah kata, sebenarnya saya dari dulu lagi, saya selalu bertanya, kenapa Rasulullah sampai kata celaka orang yang baca surah Ali Imran tapi tak faham? Kenapa Rasulullah sampai kata celaka mereka yang baca ayat-ayat kauniyah tentang siang dan malam tetapi tak faham? Teruknya, celaka tu, maknanya sangat-sangat teruk. Makin belajar, Ya Allah. Kejadian yang paling Allah ulang ni, yang paling banyak, ialah pertukaran siang dan malam. Okay? Pertukaran siang dan malam tu sangat-sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Okay? Allah Akbar. Bagaimana bumi berputar atas paksinya. Bulan mengikut dia. Siapa yang jaga? Tak pernah clash. Bulan dan bintang mengelilingi matahari, tak pernah clash dengan planet lain. Walau sesaat, tak pernah clash. Kita patutnya malu dengan bulan, bintang, matahari, langit yang sentiasa tunduk pada perintah Allah. Sebab sekali dia penat, dia lawan cakap Allah, hancur dunia kita ni. Hancur dunia ni. Okay, sentiasa tunduk. Maknanya malam siang yang silih berganti yang membentuk umur kita ni. Kalau umur kita 50, dah 50 tahun lah kita jumpa sehari dan semalam 24 jam tu. Yang membentuk umur kita. Sebab tu setiap pertukaran siang dan malam tu sangat-sangat besar. Bila kita kagum dengan pertukaran siang dan malam itu, okay, kita tahu ini adalah rububiyah Allah. Apa tu tauhid rububiyah? Ialah mengesakan, okay, beriman bahawa satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur alam ini ialah Allah. Itulah tauhid rububiyah. Kita ni terbalik. Solat dulu, tapi kita tak faham Quran, kita tak faham, tak tafakkur alam. Kita tak didedahkan proses tu. Sedangkan dalam Fatihah, Allah kata, kau kena kenal Rabb. Allah letak lillah dulu di awal. Allah nak beritahu itu tujuan kita diciptakan. Okey, untuk kau tahu tujuan kau diciptakan, kau kena kaji perbuatan Rabbil di sekalian alam. Alam ni. Kita kena tahu macam mana kita, banyak kan dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Hajj, surah Al-Insan, cerita tentang kejadian penciptaan manusia. Okey, tapi ayat-ayat kauniyah macam kapal berlayar, hujan turun, pertukaran malam dan siang, Allah ciptakan makanan, buah-buahan, Allah yang hidupkan. Itu semua proses-proses yang Allah terangkan dalam Al-Quran, kita tak renung. Okay? So, saya nasihatkan jemaah Darul Zahra sekalian yang ada anak cucu yang masih budak, masih kanak-kanak, masih muda. Okay, kita kena ikut sebenarnya konsep yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Kita sepatutnya bukan uluhiyah dulu. Perasan tak kita dulu sekolah agama, kita hafal rukun. Sampai hari ni kita hafal rukun Islam, rukun iman, rukun solat, rukun puasa, semua kita hafal. Kita sebab tu kalau kita tengok tiap-tiap tahun masuk je bulan Ramadan, soalan apa yang keluar? Boleh tak korek telinga? Sah tak korek hidung? Batal tak puasa? Ambil injection? Asyik nak memikirkan sah, tak sah, sah, tak sah. Itu sangat kecil sebenarnya. Sebenarnya yang Allah nak kita buat ialah, dalam hidup kita ialah mentauhidkan Allah.
Disebabkan kita lemah dalam tauhid lah, maka kita kejar harta benda. Kita nafsu syahwat kita sukakan dunia. Keindahan dunia sementara ni. Kita suka. Okay? Sebenarnya kajilah alam. Tengoklah bintang, bulan. Okay? Kita sekarang belajar juzuk amma tu memang banyak sangat belajar tentang alam. Okay? Perhatikan. Makkiyah, berapa lama Rasulullah berdakwah di Mekah? 13 tahun. Dah turun ke perintah puasa? Belum. 13 tahun ialah juzuk amma, surah Makkiyah ialah surah menceritakan tentang tauhid. Tentang alam. Sebab tu kita dah belajar surah An-Naba. Cerita pasal gunung sebagai pasak bumi. Kan? Malam untuk rehat, siang untuk tidur. Surah Abasa, renung makanan. Surah An-Nazi'at. Okey, antara kau dengan langit mana lagi susah? Allah tanya. Surah At-Takwir. Sekarang kita masuk surah Al-Infitar. Tengok langit dan sebagainya. Ya Allah, sebenarnya kenapa Islam bukan terus turun perintah puasa? Pasakkan dulu anak cucu kita tentang alam ni. Siapa yang cipta? Siapa yang kontrol? Siapa yang kawal? Okey? Sebab itulah rububiyah dulu baru uluhiyah. Percayalah kalau dia faham tentang yang dia makan ni siapa yang bagi, bukan siapa yang masak. Bukan siapa yang dapat gaji beli benda ni. Kita hadiahkan dia basikal. Siapa belikan? Mama. Dia pun faham. Tunggu cukup bulan dia akan buat semua senarai apa yang dia nak. Sebab mak dia dapat gaji. Okay? Dia akan nampak benda tu. Kita kena besar-besarkan rububiyah. Okay? Rob ni, okay, Allah letak lillah kat depan supaya Allah nak beritahu itulah tujuan kita diciptakan untuk menyembahnya, dan kita akan menyembah Allah dengan rela hati, dengan sepenuh hati bila kita kenal rububiyah Allah. Sebab tu nama Allah Al-Ghani, kenapa Syekh dalam kitab ini ulang cakap. Semua amal ibadah ketaatan kita tidak mendatangkan kesan kepada Allah. Tidak. Sebab semua ni milik dia. Semua ni dia punya. Rob. So beralihlah kita mengenalkan dulu Allah Ar-Rabbul Alamin. InsyaAllah bila dia kenal, kita sendiri akan memindahkan diri kita. Okay? Bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Kita memberi. Okay? Ingat apa tadi orang kaya? Bila keperluan sehari dia RM10 dan dia dapat lebih. Bukan dapat lebih, dapat cukup RM10, itu pun dah kira orang kaya. Bila dia lebih daripada RM10, itulah yang dia kena keluarkan. Allah Akbar. Tapi kita lebih simpan. Dah tahu ada lebih, cari lagi. Dan kenapa kita tak nak bagi? Selalunya kita bagi sesuatu tu bila kita dah tak perlukan barang tu, betul tak? Dah tak muat, dah tak perlu, kita bagilah dekat orang. Sebab itulah Allah yang maha memberi. Kita boleh faham, Allah yang maha kaya, kenapa Allah mampu memberi? Sebab Allah tak perlukan. Allah tak perlukan dunia ni, Allah tak perlukan. Sebab tu kita, orang yang suka memberi ni ialah orang yang faham bahawa dia tak memerlukan benda tu. Sebab apa keperluan dia dah cukup. Faham tak? Apa keperluan dia dah cukup, maka apa yang dah ada lebih tu dia memberi. Sebab dia tak perlu lagi. Kita kadang-kadang orang dah cukup. Kita dah tak perlu kan? Kita dah tak nak. So hari ni kita kena sedar berapa keperluan kita, lebih tu memberilah. Orang fakir, nak faham senang. Orang fakir ialah bila keperluan, saya bagi contoh RM10 lah. Jika keperluan hidup dia ialah RM10, tapi dia cuma mampu dapat RM3. Maknanya bawah daripada separuh. Orang miskin ialah bila dia dapat RM7. Lebih daripada separuh tapi masih tak cukup RM10. Tapi orang ni yang dapat RM10, tak lebih, ngam-ngam RM10, itu pun dah kira cukup, maka dia adalah seorang kaya. So bila dapat lebih, dia kena memberi. Okay? Allahu Akbar. So
amalan hati ini kena jauh lagi kita kena pertajamkan, ilmu-ilmu kita kena gali-gali lagi supaya amalan hati kita makin bertambah, makin berkesan berbanding amalan jasad. Okay, sebab tu kadang-kadang kita nampak ada orang tu macam fizikal, macam tak larat, tapi ya Allah, hai, bersihnya hati dia. Okay? Dia kita tengok, dia pun tak ada apa-apa, tapi dia berusaha memberi. Ada orang punyalah banyak dia ada, tapi susah sangat nak memberi. Okay? So amalan hati inilah yang merupakan buah ataupun hasil kepada ilmu kita mengenal Allah. So termasuk tanda kebahagiaan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Okay? So nak masukkan rasa apa? Rasa miskin, rasa lemah, rasa hina dan rasa bodoh. Barulah kita berdoa tu, kita kaitlah rasa bodoh, kita nak minta dengan Allah Al-Alim. Okay? Sebab tu, fada'uhu biha. Semakin kita kenal Allah, cara kita berdoa dengan apa yang kita minta, sebenarnya bergantung sejauh mana kita kenal Allah. Kan? Orang yang makin kenal Allah, dia bukan minta dunia dah, insyaAllah. Saya yakin sangat. Orang yang makin kenal Allah Al-Hadi, dia akan utamakan minta petunjuk. Sebab tu dia faham Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, dia minta hidayah taufik. Okay? Hatta dah kenal nama Allah Al-Ghani pun bukan minta kekayaan dunia. Kalau Allah bagi, syukur, tapi itu maknanya dia adalah asbab untuk memberi. Okay? So, buah ataupun kesan. Kesan kita beriman pada Allah Al-Ghani ialah kita tak akan putus asa. Okay? Kita tak akan putus asa, sentiasa berdoa. Okay, sebab Allah memang suruh. Dan kita tahu, kita yakin Allah itu maha kaya. Allah Al-Ghani, maka mohonlah, memintalah. Yang kedua, kita tak akan sombong, kita tak akan ujub. Sebab semua dekat dunia ni, semuanya milik Allah. Okay? Dan tak kekal pula tu. Yang ketiga, kita akan suka tolong orang lain. Okay? Okay. Suka infak. Okay? Dia tak macam nak beri je fikir 15 kali. Okay? Tak sampai 15 kali lah dia fikir tu. Okay? Dan dia tak putus asa dari berusaha dan dari rahmat Allah. Sentiasa bersyukur. Okay? Yang dia ingat ialah dia nak syurga Allah. Okay? So, amalan hati tadi tawaduk lagi, tawakal, bergantung hanya kepada Allah tu tawakal . Okay, sekejap saya nak tambah sikit daripada buku Ustaz Abdullah. Dia ni secara point. Okay, secara point. Okay, nak memberitahunya. Okay, Allah Al-Ghani adalah kekayaan yang hakiki. Saya bacakan secara point je. Kekayaan hakiki maksudnya sifat kaya Allah ini adalah bukti keluasan kekayaan Allah. Okay, iaitu segala sumber kekayaan di langit dan bumi ini. So, betapa luasnya kekayaan Allah tu satu. Sebab itulah Allah Maha Pemurah. Kedua, Allah menyuruh kita berdoa siang dan malam. Sentiasa berdoa memohon pada Dia dan Allah janji Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta. Okey, yang ketiga, jika berhimpun semua makhluk tidak mendatangkan manfaat walaupun semuanya bertakwa dan tidak mendatangkan mudarat walaupun semuanya berbuat maksiat. Okey. Allah memberi berterusan di syurga nanti. Itu bukti keluasan kekayaan Allah. Okey, Allah tak berhajat pada anak dan isteri. Seterusnya, kekayaan Allah mencakupi terutamanya kepada mereka yang beriman, iaitu Allah bagi kekayaan hati. Sebab tu Rasulullah ajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda
Wattuqa wal afaf wal ghina. Okey. Saya ada poster dia sekejap ya. Okay. Orang yang paling kaya, okay, Rasulullah SAW memberikan definisi yang berbeza tentang pengertian kekayaan. Sekiranya kamu redha terhadap apa yang telah dibahagikan oleh Allah kepada kamu, maka kamulah manusia yang paling kaya. Bila kita redha apa yang Allah beri pada kita, kitalah manusia yang paling kaya. Kekayaan sebenar. Rasulullah juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan sebenar adalah kaya hati dan jiwa. Tu tadi amalan hati, tawaduk, tawakal. Okay, tidak pernah puas dengan harta. Itu sifat manusia. Rasulullah memberitahu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, andai Bani Adam memiliki dua lembah yang penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, iaitu kematian. Bila dia akan berhenti cari harta? Bila mati. Okay, itu perangai tak puas dengan harta. Okay, ni doa yang saya sebutkan tadi. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk huda. Kemudian wat-tuqa, ketakwaan. Maknanya kita taat perintah Allah dan kita tinggal apa yang Allah larang. Okay. Sifat afaf ni faham tak afaf? Afaf ni maknanya kalau contoh berzina ke, benda-benda yang fahsyat, benda yang mungkar, kita menahan. Kita menahan. Kita mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Allahu Akbar. Dan sifat ghina ialah kekayaan hati. Kekayaan hati tu ialah tadi tu tawaduk, tak ada ujub, tak ada sombong. Okay. Dari Ibnu Mas'ud ni doa tadi. Ya Allah, aku minta petunjukmu ketakwaan sifat afaf, iaitu untuk dilindungi dari apa yang dilarang dan menahan diri dari itu. Sifat afaf. Tu wal afaf dan penghinaan. Untuk menjadi kaya hati, untuk merasa puas dengan apa yang ada pada orang dan apa yang ada di tangan mereka. Tak dengki dengan apa yang orang lain ada. Okay, al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak memerlukan apa yang ada di sisi manusia. Sebab tu nama Allah Al-Ghani adalah Allah yang maha memberi kecukupan. Yang maha memberi kecukupan. Allah akan jadikan hati kita tu redha sangat. Rasa cukup. Rasa cukup. Melalui doa ini kita diajar untuk meminta keutamaan sifat Al-Ghina yang akan dipuaskan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan selalu qanaah, selalu merasa cukup ketika Allah memberinya sedikit ataupun banyak kekayaan tu. Kerana pada hakikatnya kekayaan sebenarnya adalah hati yang selalu merasa cukup. Okay. Usaha tanpa doa, ni bukan hadis ni kata-kata. Usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukan keduanya lalu akhirilah dengan tawakal. Okay, berserah diri kepada Allah. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kita yang berjuang untuk menuntut ilmu ni, sebab barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Dengan syarat bawa rasa apa? Rasa bodoh dalam hati. Makin belajar, sebenarnya 3 status orang yang menuntut ilmu. 3 status. Dia belajar, dia rasa apa? Dia rasa dia tahu. Okay. Kemudian dia akan bertambah tawaduk. Okay. Makin dia belajar, tawaduk dia pula luntur. Okay. Dan ketiga, dia makin, bila tawaduk dia luntur, okay, apa yang tinggal? Ialah rasa tak tahu apa-apa. Rasa tak tahu apa-apa tu yang kita kena bawa bila kita menuntut ilmu. Okay. Sebab dia adalah jalan mudah untuk kita ke syurga. Masya Allah. Apatah lagi ilmu untuk mengenal pencipta kita. Okay. So, kesan iman kepada nama Allah Al-Ghani secara ringkas, hati akan bertambah keyakinan mantap terhadap nama Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, iaitu akan membentuk peribadi yang tidak lagi bergantung kepada makhluk. Kita bergantung pada Allah Al-Ghani. Okay. So, kekuatan harga diri kita meningkat. Okay. Kedua,
Jika seorang meyakini bahawa nikmat adalah dari Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, dia akan menjadi seorang yang sentiasa bersyukur. Okey? Iaitu, apa itu syukur? Melakukan ketaatan. Melakukan, maka ibadah dia semakin meningkat. Okey, sebab nak apa? Sebab nak syurga. Sebab tu Rasulullah bila ditanya Sayyidatina Aisyah kenapa dia solat sampai bengkak kaki, apa yang Rasulullah sebut? Apa Rasulullah jawab? Salahkah dia untuk menzahirkan kesyukuran. Okey. So semakin syukur patutnya semakin tambah ibadah. Okey. Kita beriman dengan nama Allah Al-Ghani akan sentiasa tak putus asa untuk berdoa, memohon apa saja hajat kita. So maka dia akan buang sifat ujub. Ujub ni dia bangga dengan diri sendiri. Dia rasa sebab dia pandai, sebab dia rajin. Okay? Even Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun selepas bina Kaabah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang keempat, insan yang kaya, hidup mewah dengan kekayaannya, bila dia beriman dengan nama Allah Al-Ghani, dia tetap tidak akan sombong, malah lebih merendah diri, dan dia tahu bahawa kekayaan sebenar adalah kekayaan hati. Okay? So, subhanallah, inilah nama Allah Al-Ghani, dan bila kita dah belajar nama Allah Al-Ghani ni, semakin kita nampak tak ada siapa yang kaya kat dunia ni. Tak ada orang kaya dalam dunia ni. Sebab apa maksud kaya? Kaya ialah bila maha memberi. Sedangkan kita saling memerlukan. Okay, susah nak memberi. Okay, Allahu Akbar. So, ada apa-apa nak tanya ke, nak share ke? Kak Zaitun Ma'ruf, Kak Mila, Kak Siti Nurrehan, Kak Z, Kak Tun, Kak Zaitun Zainal, Kak Ruzila, Nurkin, siapa Nurkin? Nurkin, siapa ya? Izan. Izzah, Ustazah. Ha? Oh, sebab dekat FB nama kau lah. Ya, Fiza, Izan, alhamdulillah dapat sambut pagi ni. Okay, so apa dia Fiza? Terima kasih. Sama-sama. So, lepas ni kita ubah yang kaya nombor satu nak minta kaya apa? Yang kita kena kejar gila-gila sebenarnya, yang kita kena kejar ialah pengampunan Allah. Sebab dengan pengampunan Allah lah yang boleh selamatkan kita di akhirat nanti. Okay? Kalau dulu selama ni kita mengejar dunia yang kita sangkakan, okay? Kita perlu kaya, kita wajib kaya, kita mesti kaya. Kan? Okay? How to be a millionaire. Kalau saya memang terangsang kalau jumpa ayat-ayat macam tu. Kan? Nak sangat. Tapi sebenarnya yang Allah suruh kita bersegera, yang Allah suruh kita pulun ialah fasari'u ila maghfirah, keampunan Allah. Itu yang paling nak sebenarnya. Okay? So, dah nampak dah kita sangat memerlukan Allah. Sangat. Okay? Subhanallah, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, yang Maha mencukupkan. Selagi kita memerlukan, kita bukan orang kaya. Kita saling memerlukan satu sama lain, dan semua yang ada kat dunia ni tak kekal. So, kita tak kaya. Okay? Letaklah dalam minda tu, Allah sahajalah yang Maha Kaya. Okay? Alhamdulillah. Jika tak ada apa-apa, saya mohon ampun dan maaf, salah silap, kelemahan saya. InsyaAllah kita berjumpa di kelas akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Waalaikumsalam.